Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kumpulan saya akan membentangkan tajuk berpasal Malayan Union. Saya perkenalkan diri, saya Muhammad Arif Ulwan bin Amiruddin, dan ini ahli-ahli saya. Umur Nafisah binti Fitri, Sumaya binti Anwar, Muhammad Adli Ilham bin Adam, dan saya Muhammad Adi Azhad bin Zaihan. Dan inilah kumpulan kami. Assalamualaikum. Hari ini kita nak perkenalkan pasal gagasan Malayan Union. Gagasan Malayan Union ni diperkenalkan selepas Perang Dunia Kedua. Dia ditubuhkan pada 1 April 1946 di King's House, Karakosa, Seri Negara. Dia ni menggabungkan negeri-negeri Melayu dan negeri-negeri Selat tanpa Singapura. Malayan Union ni dia gantikan BMA kerana BMA tak mampu untuk menaikkan ekonomi negara. Malayan Union lah yang teruskan dengan pemerintahan tersebut. Belum habis lagi. Ciri-ciri Perlembagaan Malayan Union terbahagi kepada dua, iaitu Pentadbiran Malayan Union dan juga Kewarganegaraan. Pentadbiran Malayan Union terbahagi pula kepada 3, iaitu Kesatuan, Raja-Raja Melayu dan juga Ketua Pentadbir. Kewarganegaraan ada 4, iaitu melalui prinsip Josolim, tentang warga Melayu yang mendapat kewarganegaraan, dan rakyat yang bawah 18 tahun yang ibu bapanya warga negara turut diberikan kewarganegaraan. Latar belakang dan proses penubuhan Malayan Union. Pertama sekali, selepas British Military Administration (BMA) gagal, British memperkenalkan gagasan Malayan Union di tanah Melayu. Tujuannya ialah untuk melaksanakan pentadbiran Malayan Union adalah melicinkan sistem pentadbiran, meningkatkan pelaburan, mengukuhkan pertahanan dan mengekalkan orang asing sebagai sumber tenaga kerja bagi meningkatkan ekonomi. Gagasan Malayan Union terbentuk adalah hasil rangka pentadbiran baharu yang ditugaskan kepada Major Jeneral Ralph Horn, iaitu Ketua Unit Perancang Tanah Melayu. Kemudian, rangka rancangan ini dibentangkan di Parlimen British oleh Setiausaha Tanah Jajahan British George Henry Hall pada 10 Oktober 1945. Rancangan Malayan Union ini diluluskan dan diisytiharkan dalam Warta Kerajaan sebagai Kertas Putih 6274. Pengisytiharan ini membolehkan British mengambil alih pemerintahan Tanah Melayu dan menubuhkan pentadbiran berpusat di bawah jajahannya. Maka pada 1 April 1946, Malayan Union dilaksanakan secara rasmi di Tanah Melayu. kesan penentangan orang Melayu terhadap Malayan Union. Orang Melayu telah menentang Malayan Union atas sebab diorang merasakan yang hak-hak diorang akan dialihkan kepada orang-orang asing. Terusnya, tubuhlah Federasi Melaya yang membawa pembentukan struktur politik yang lebih sesuai dengan kehendak dan keperluan tempatan. Ini membantu dalam memperkukuhkan perpaduan dan sepaduan kalangan pelbagai etnik di Malaysia. Faktor-faktor tentang Malayan Union, yang pertama adalah kedaulatan dan kuasa sultan yang terancam. Orang Melayu bangkit menentang Malayan Union kerana Malayan Union telah mengancam kedaulatan Raja-Raja Melayu. Yang kedua pula adalah pemberian taraf kerayakan. Prinsip kerayakan berdasarkan Josoli telah menebalkan perasaan kebencian orang Melayu kepada kaum lain. Dan yang terakhir adalah cara Mat Michael mendapatkan tantangan Sultan. Mat Michael dihantar ke Tanah Melayu untuk mendapatkan tantangan Sultan. Beliau mendapat persetujuan Sultan Melayu dengan paksaan. Malayan Union ditubuhkan. Melayu Union ditubuhkan pada tahun 1946. Alright. Yang soal kedua pula. Okay. Siapakah Governor pertama Malayan Union? Governor pertama Melayu Union, tak silap saya, Sir Edward Gen. Betul. Okey. Nombor 3. Apakah reaksi utama penduduk tempatan terhadap Malayan Union? Penentangan, betul? Bagaimanakah Malayan Union menyekat perkembangan politik orang Melayu? A. Menggalakkan perwakilan. B. Mengurangkan kuasa Raja-Raja Melayu. B. Mengurangkan kuasa Raja-Raja Melayu. Okey, betul? Okey, soalan kedua. Siapakah tokoh Melayu yang memainkan peranan penting dalam menentang Malayan Union?
A. Syed Hussein, B. Datuk Onn Jaafar. Datuk Jaafar. Betul. Soalan ketiga, last Apakah nama yang digunakan selepas pembubaran Melayu Union? A. Persekutuan Tanah Melayu, B. Negeri-negeri Melayu Bersekutu. Persekutuan Tanah Melayu. Okey, betul. Tahniah. Yang pertama, apakah akhbar pertama yang diterbitkan semasa penentangan Melayu Union? Jawapan yang pertama, Utusan Melayu. Jawapan yang kedua, Utusan Malaysia. Utusan Melayu. Okey, betul. Soalan yang kedua, bilakah Melayu Union ditubuhkan? Jawapan pertama, 1937. Jawapan yang kedua, 1946. 1946. Wah, betul. Soalan yang ketiga, apakah nama yang digunakan selepas pembubaran Melayu Union? Jawapan yang pertama, Persekutuan Tanah Melayu. Jawapan yang kedua, Negeri-negeri Melayu Bersekutu. Negeri-negeri Melayu Bersekutu. Okey, Sarifah salah yang ketiga. Terima kasih bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hari ini dengan abang apa? Akhir. Hari ini saya akan tanya pasal assignment sejarah saya tentang Melayu Union. Okey, parti apakah yang ditubuhkan untuk menentang Melayu Union? A. UMNO, B. Barisan Nasional. Betul lah tu. Siapakah tokoh Melayu yang memainkan peranan penting dalam menentang Melayu Union? A. Syed Hussein, B. Datuk Onn Jaafar. Betul juga bang. Apakah reaksi utama penduduk tempatan terhadap Melayu Union? Ia menyokong atau menentang? Menyokong. Banyakkannya orang menentang. Soalan pertama, siapakah gabungan pertama Melayu Union? Sir Edward George dan Sir Harold McMichael. Betul lagi. Kedua, soalan kedua, apakah akibat terbesar daripada penubuhan Melayu Union? Jawapan pertama, peningkatan ekonomi. Jawapan kedua, timbulnya pergerakan kemerdekaan. Timbulnya pergerakan kemerdekaan. Okey, betul. Last soalan, bagaimanakah Melayu Union menyekat perkembangan politik orang Melayu? Jawapan pertama, menggalakkan perwakilan. Jawapan kedua, menguatkuasakan kuasa. Menggalakkan perwakilan. Minta maaf Pakcik, jawapan dia salah. Jawapan betulnya adalah menguatkan kuasa. Terima kasih Pakcik untuk beri masa pada saya buat assignment saya. Okey. Refleksi saya pada kerja khusus kali ini ialah saya dapat melatih kemahiran komunikasi dengan lebih baik. Kesan daripada saya menemu bual orang awam di Bandar Hili Melaka. Saya juga dapat mengunjungi tempat-tempat yang tidak pernah saya kunjungi dan menimba pengalaman di situ tentang sejarah Kota Melaka. Dan saya juga dapat mengenal lebih dalam tentang sejarah Melayu Union. Seterusnya, saya juga dapat mengenal rakan-rakan saya dengan lebih rapat semasa membuat kerja khusus ini, kerana mereka dapat memberikan kerjasama yang baik. Itu saja. Terima kasih. Refleksi saya terhadap kerja khusus ini adalah dapat berjumpa ramai orang yang tidak dikenali dan beramah dengan mereka juga. Dengan ini saya dapat merasai cara percakapan di mana-mana orang yang kita tidak kenal dan dapat merasa silaturahim dengan penuh semangat. Antara refleksi yang saya dapat daripada kerja khusus ini adalah saya dapat mengeratkan hubungan silaturahim antara saya dan juga rakan-rakan sekelas saya. Dan saya juga dapat melawati tempat-tempat yang saya belum pernah lagi pergi. Macam yang kawan-kawan saya telah bawa saya ke Gunung Merah itu. Pada hari cuti yang maksudnya percuma, saya dapat melihat barang-barang bersejarah orang Melaka. Dan saya juga dapat berlatih untuk bercakap dengan orang-orang awam. Dan saya juga dapat belajar sesuatu yang dah lama saya tidak belajar, yang saya dah lupa. Maya, apa kau dapat sepanjang buat laporan assignment? Aku rasa kan, aku dapat kenal orang Melaka lah kan. Sebab selama ni aku macam tak tahu lah. Rasa macam tak yakin lah nak berborak dengan orang kan. Kali ni macam boleh lah tingkatkan keberanian aku lah. Sebab aku nak tanya orang tu pun segan lah kan. Lepas tu aku pun dapat kenal hang dengan lagi rapat lah. Hang rasa kan apa yang kita dapat dari kita buat assignment lah itu? Aku rasa kan kita dapat belajar berkomunikasi dengan orang. Lepas tu
kita kan pemalu-pemalu, menakut kita ni. So, kita dapat tingkatkan beranian kita cakap dengan orang. Betul. Kan? Betul. Ha. Aku pun rasa benda yang sama. Kan? Betul-betul. Lepas tu, kita dapat jalan sama-sama. Betul-betul. Lepas tu, kita dapat eratkan silaturahim dengan ahli kumpulan yang lain. Terima kasih, sekian dari kumpulan kami. Terima kasih kepada pensyarah yang sudi melihat kami punya kerja khusus dan memberikan masa untuk melihat video kami. Terima kasih kerana bagi kerjasama rakan-rakan saya. Okey, sekian. Terima kasih. Assalamualaikum. Bye-bye.